بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 13, baris yang ke-12 daripada atas. Baris yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pada zahir dan batin, pada zahir dan batin, yakni terpelihara mereka itu segala Rasul alaihi wassalatu wassalam daripada mengerjakan segala barang yang ditegah. Barang yang ditegah ni pada zahir Rasul terpelihara, dan barang yang ditegah pada batin Rasul terpelihara, maksum. Terpelihara Rasul ni daripada mengerjakan segala barang ditegah pada ketika kecil, kanak-kanak, dan besar ketika dewasa. Dan pada dahulu daripada jadi Nabi, yakni terpelihara mereka itu segala Rasul daripada mengerjakan segala barang tegah ni pada dahulu daripada jadi Nabi terpelihara, dan kemudian daripada jadi Nabi terpelihara. Terpelihara daripada mengerjakan segala barang yang ditegah ni, pada zahir dan pada batin. Terpelihara pada ketika kecil dan besar. Terpelihara pada dahulu daripada jadi Nabi, dan kemudian daripada jadi Nabi. Ini bicara sifat yang kedua, sifat ismah. Sifat amanah. Amanah kepercayaan. Semua kitab disebut dengan sifat ismah. Ismah ni terpelihara lah juga daripada mengerjakan segala perkara yang dilarang, segala perkara yang ditegah. Perkara yang ditegah ni sama ada perkara tu perkara yang makruh, dan jika perkara tu bukan makruh sekalipun Rasul terpelihara, dan khilaful aula Rasul terpelihara. Ini bicara sifat Rasul sekalian. Ini bicara sifat Rasul sekalian Rasul. Bicara sifat sekalian Rasul. Bukan hanya cerita sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada zahirnya, sebagaimana disebut minggu lepas,
berlaku Nabi SAW melakukan perkara yang makruh. Contohnya Nabi SAW ketika berwuduk hanya basuh sekali-sekali pada satu ketika, dua kali pada satu ketika, tidak melengkapkan 3 kali. Yang mana kita berwuduk basuh muka sekali terus berpindah pada basuh tangan sekali, hukumnya adalah makruh. 2 kali pun masih lagi makruh. Basuh muka 2 kali tak cukup, yang ketiga terus berpindah kepada basuh tangan sampai siku 2 kali juga, berpindah pada sapu kepala, hukumnya makruh. Tapi Nabi SAW pernah berwuduk sekali-sekali dan 2 kali. Itu makruh. Di sisi Nabi SAW tidak makruh. Sebab Nabi nak menyampaikan hukum bahawa berwuduk, kalau basuh muka sekali saja, basuh tangan sampai ke sekali saja, sah wuduk. Maka jelas nyata basuh sekali itu yang wajib. Basuh 3 kali hukumnya adalah sunat. Kenapa basuh sekali itu wajib? Bukan kata basuh 3 kali wajib. Sebab Nabi pernah berwuduk basuh sekali-sekali ya. Nabi pernah berwuduk basuh 2 kali. Nyata bahawa berwuduk basuh sekali, setakat tu je hak wajib, hak rukunnya. Sebab kalau Nabi tak pernah berwuduk sekali-sekali ataupun 2 kali, Nabi SAW berwuduk memang 3 kali sama-sama. Maka akan difahamkan bahawa meniga tu adalah wajib. Faham? Meniga. Meniga ke mentiga? Meniga tau. Kalau saya biasa sebut meniga, kalau dalam FB biasa ada orang tanya, meniga tu apa? Meniga tau. Ke sebut macam mana kita? Dalam kitab Jawi memang disebut meniga. Bahasa Malaysia, bahasa baku, ada meniga. Ji, Haji, ada tak meniga? Ada. Kita faham lah orang Terengganu ni meniga. Nak tanya bahasa baku, ada meniga. Tak, bukan saya biasa sebut meniga. Dan FB akan tanyalah, meniga apa makna? Tapi adalah orang lain yang tolong beri makna. Mendua tau. Lepas tu mentiga gitu. Kalau 2 dipanggil mendua tau. Lepas tu mentiga gitu. Kita faham lah. Meniga mana apa tu? Basuh 3 kali. Yang mana kalau Nabi basuh 3 kali sok-sok gitu, timbul kata wajib meniga. Tapi Nabi pernah berwuduk hanya basuh sekali-sekali. Sekali tu wajibnya. Dan Nabi sentiasa buat 3 kali sunat. Dia gitu. Jadi di sisi Nabi, yang Nabi buat tu tak jadi makruh. Sebab Nabi nak menyampaikan hukum. Sama ada jatuh hukum wajib ataupun jatuh hukum sunat. Sama yang saya percaya minggu lepasnya, Nabi larang daripada kencing berdiri. Maka difahamkan bahawa kencing berdiri itu haram. Sebab dilarang oleh Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi pernah kencing berdiri sekali. Nabi pernah kencing berdiri sekali. Maka fahamlah bahawa larangan-larangan sebelum daripada kencing berdiri hanyalah larangan makruh sahaja. Sebab Nabi pernah kencing berdiri sekali. Jadi Nabi kencing berdiri sekali nak menceritakan bahawa larangan daripada kencing berdiri sebelum tu bukan larangan yang haram.
tapi larangan yang makruh. Jadi Nabi berdiri tidak makruh. Jadi rupa makruh. Mustahil Nabi SAW melakukan perkara yang dilarang. Mustahil Nabi SAW melakukan perkara ditegur sekalipun makruh. Kalau berlaku tak makruh. Kalau kita makruh lah. Nabi SAW pernah minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Nabi sentiasa minum dalam keadaan duduk. Tapi satu ketika Nabi SAW minum air zam-zam dengan berdiri, maka difahamlah bahawa minum berdiri bukan hukumnya haram. Cuma disunatkan minum dalam keadaan duduk, makruh minum berdiri. Tapi Nabi minum berdiri tidak jadi makruh. Sebab Nabi amanah, terpelihara daripada melakukan barang yang ditegah sekalipun barang tu makruh. Jadi yang berlaku pada Nabi bukan makruh. Nabi nak menyampaikan hukum. Ini bicara amanah, terpelihara para rasul alaihi wassalatu wassalam daripada mengerjakan perkara yang ditegah. Terpelihara ni daripada mengerjakan perkara ditegah pada zahir dan pada batin. Tegahan zahir Nabi Rasul terpelihara, tegahan batin Nabi Rasul terpelihara. Nabi Rasul terpelihara daripada riya, ujub, takabur, hasad, atau mustahil belaka tu kepada Rasul. Sebab riya, ujub, takabur, hasad itu sifat khianah dia panggil. Sifat khianah itu sifat mustahil atas Rasul. Riya, ujub, takabur, hasad itu adalah khianah, mustahil atas Rasul. Jadi terkadang di kalangan pokok Yahudi, di kalangan tukang sejarah yang jahil, terkadang mereka buat cerita di Rasul ni ada perkara yang khianah lah. Diceritakan bahawa Nabi Daud alaihissalam hasad. Tu kisah tu. Kisah Nabi Daud dikatakan hasad, berkahwin dengan bekas isteri kepada parlimen tentera Nabi Daud. Kisah bukan gitulah, ada kisah tu dalam Al-Quran. Maka pokok Yahudi ni dia kata Nabi Daud hasad, dengki, atau mustahil sama sekali. Cerita karut-marut kepada Rasul ni, ini cerita daripada pokok Yahudi. Pokok Yahudi ni mereka memburuk-burukkan para Rasul. Bukan memburukkan para Rasul Yahudi ni, mereka membunuh Rasul-Rasul. Kalau memburuk tu ingatlah mereka membunuh. Ni Yahudi. Yahudi ni dia melampau pada membenci para Rasul. Yahudi. Adapun Nasara ni pula dia melampau buat Nasara. Melampau kasih, akhirnya diangkat Nabi Isa AS sebagai Tuhan. Itu Nasara. Yahudi dia melampau pada benci. Lepas tu timbul cerita-cerita karut-marut tu. Adapun Nasara dia melampau pada kasih. Akhirnya Nabi Isa AS dikatakan sebagai Tuhan. Kita ummah Nabi SAW pertengahan. Kita sangat-sangat mengasihi Nabi SAW dan Rasul-Rasul yang lain. Tetapi Nabi dan Rasul-Rasul yang lain adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Tuhan. Ini ummah Nabi SAW dia sederhana. Yahudi dia benci.
Dia cerita karut-marut Rasul ni, dia bunuh Rasul. Nasara sampai ke dijadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Lepas tu kita apa-apa kena sederhana. Kita memang mengasihi, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul, hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu pertengahan hak ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang ada timbul cerita-cerita yang karut-marut daripada orang Yahudi, tukang-tukang sejarah yang jahil. Contoh tadilah dikatakan Nabi Daud alaihissalam tu hasad. Hasad dengki adalah perkara yang tegah pada batin, pada hati. Itu mustahil sama sekali. Sebab hasad adalah khianah. Dia bukan maksiat zahir sahaja khianah. Maksiat batin. Maksiat zahir memang khianah lah. Orang jahat. Orang berjudi. Orang minum arak. Orang berzina. Orang jahat. Orang jahat lah. Orang yang derhaka kepada Allah. Begitu juga dengan orang riak, orang ujub, orang takabur, orang hasad, khianah, orang jahat. Tapi berjudi, minum arak, berzina tak berlaku di kalangan ahli masjid. Tak berlaku di kalangan ahli masjid. Tetapi riak, ujub, takabur, hasad, khianah tu, itu sifat hati orang yang jahat. Yang mana wajib neraka jikalau tidak ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ni terkadang ada di masjid contohnya. Di tempat-tempat ibadah contohnya. Tempat-tempat orang belajar contohnya. Orang berjudi, minum arak, berzina, orang mengajar dia tak peduli dah. Kan ada? Dia kuat datang kuliah, tapi dalam poket dia nombor ekor. Kenapa nombor ekor? Kuat belajar, kelek kita. Salah, buka baju, jatuhlah nombor ekor daripada poket dia. Oh, gitu kamu. Kuat belajar, kelek kita, nombor ekor. Tak ada. Tapi riak, ujub, takabur, itu khianah. Mustahil bagi Rasul. Itu barang yang ditegah pada batin, terpelihara sekalian Rasul daripada mengerjakan segala barang yang tegah pada batin. Pada ketika kecil dan besar, dan pada dahulu jadi Nabi dan kemudian jadi Nabi. Dahulu daripada jadi Nabi dan kemudian daripada jadi Nabi. Sebenarnya daripada jadi Nabi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kau umur 40 lah. Maka di sinilah pandangan dalam kitab ni. Pandangan dalam kitab ni dia kena ni. Sebab satu pandangan amanah ni terpelihara daripada mengerjakan segala perkara tegah ni. Ada yang ijma' ulama' Rasul terpelihara termasuk sebelum daripada jadi Nabi. Ini. Yang pertama sini pada ketika kecil terpelihara dah. Dan besar terpelihara. Dan pada dahulu daripada jadi Nabi. Sebelum Nabi terpelihara dah. Dan kemudian mulai jadi Nabi. Hak dahulu jadi Nabi dan kemudian jadi Nabi ni. Hak ni adalah ulama tidak satu pandangan lah. Dia ada yang ijma' ulama. Ada yang ijma' ulama. Rasul terpelihara walaupun sebelum menjadi Nabi. Mana? Kufur.
Kekufuran, Nabi Rasul terpelihara walaupun sebelum menjadi Nabi. Itu ijma'. Itu ijma'. Ada. Dan di antara laginya yang ijma' ulama, Nabi Rasul terpelihara walaupun sebelum menjadi Nabi adalah dusta. Dusta, Nabi Rasul ijma' ulama terpelihara walaupun sebelum menjadi Nabi. Yang ijma' ulama. Dah kalau Rasul sebelum jadi Rasul tu orang yang pendusta, pembohong. Selepas jadi Rasul, mengaku di hadapan kaum, dilantik dia Rasul, kau nak percaya macam mana? Dulu dia cakap khabar dia kau boleh pakar sangat. Badan. Jadi dusta pun di antara perkara yang, di antara yang Rasul terpelihara walaupun sebelum menjadi Nabi. Di antara lagi yang terpeliharanya, contohnya dosa-dosa besar yang meliarkan, dosa-dosa besar yang keji. Contohnya zina, contohnya mencuri. Ijma' ulama Rasul terpelihara. Adapun dosa-dosa yang lain, dosa besar atau dosa kecil yang lain, ada semua ulama sebelum jadi Nabi Rasul harus berlaku. Itu satu pandangan. Kita tak ni. Dahulu daripada jadi Nabi dan kemudiannya kau jadi Nabi. Maka kalau pergi pada pandangan kitab kita ni, maka macam mana dengan kisah? Kisah ni budak-budak pun tahu ni. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Dan kisah Nabi Adam ni budak pun tahu. Jadi Nabi Adam derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asa Adamu Rabbahu, maka derhaka oleh Nabi Adam akan Tuhannya. Kita nak cerita macam mana? Sebab Nabi Rasul ni amanah, terpelihara. Tu Nabi Adam derhaka tu. Larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dilanggar. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu jangan kamu berdua hampir ini pokok. Tiba-tiba Nabi AS hampir pokok tu dan makan buah dia. Fa'asa Adamu Rabbahu, maka derhaka oleh Nabi AS akan Tuhannya. Nak cerita macam mana ni? Dia dengar cerita amanah ni. Ini kita bicara sifat wajib bagi Rasul amanah. Sifat Musa bagi Rasul khianat. Derhaka tu khianat. Macam mana kita nak hurah? Kalau ikut pandangan kita ni. Kalau ikut pandangan kita ni. Terpelihara ni pada dahulu daripada jadi Nabi dan kemudiannya menjadi Nabi. Dia kemudian jadi Nabi, ijma' ulama. Nabi Rasul terpelihara. Itu ijma', itu ijma'. Ada ni. Hak makruh pun terpelihara. Kemudian jadi Nabi Rasul. Itu ijma'. Hak sebelum. Hak sebelum yang sebut tadi, hak ijma' ulama terpelihara. Walaupun belum jadi Nabi, terpelihara daripada kufur, terpelihara daripada dusta, terpelihara daripada zina, terpelihara daripada mencuri. Adapun kesalahan-kesalahan yang lain, mereka terpelihara ijma' ulama selepas jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi harus berlaku. Sebab bicara sekarang, bicara sifat Nabi, bicara sifat Rasul. Kalau Nabi SAW umur 40, jadi terpelihara
Amanah ni bicara sifat rasul. Pergi pada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dilantik menjadi rasul atas dunia. Bukan di dalam syurga. Jadi ketika Nabi Adam langgar larangan Allah Ta'ala, derhaka akan Allah Ta'ala, makan buah khuldi, itu berlaku sebelum Nabi Adam jadi Nabi. Jadi kalau pakai pandangan, sebelum jadi Nabi harus berlaku kesalahan. Senang cerita. Kalau nak kita tanya tu, macam mana kata Nabi Rasul amanah, terpelihara daripada melakukan, daripada mengerjakan perkara ditegah. Tu Nabi Adam AS, bapak kita tu. Buat kesalahan, akhirnya diturunkan ke bumi, senang kita jawab. Tu belum jadi Nabi lagi. Senang jawab. Kalau pakai pandangan tu. Yang bicara amanah ni sifat Nabi. Nabi Adam AS dilantik di Nabi dan Rasul di bumi. Jadi ketika makan buah khuldi itu belum Nabi lagi. Senang jawab. Atas pandangan tu. Kitab kita tak. Dan pada dahulu daripada jadi Nabi. Suruh Nabi Adam jadi Nabi tu. Tu makan buah khuldi nak kira ni. Kan ni? Dan kita hak kita duk pegang Nabi Rasul amanah ni terpelihara ni, lepas jadi Nabi Rasul clear lah. Itu memang amanah terpelihara. Sebelum jadi Nabi Rasul, kita pegang macam mana? Kita pegang macam mana? Apa yang berlaku pada Nabi Adam AS, kita pegang macam mana? Kita pegang macam mana? Hak belajar-belajar dah. Sekolah-sekolah ke? Dia ajar mana? Amanah terpelihara daripada mengerjakan perkara ditegak. Bila ni? Lepas jadi Nabi Rasul lah. Gitu. Jadi kalau sebelum tu harus berlaku kesalahan. Tapi ada yang terpelihara daripada melakukan ditegah walaupun sebelum Nabi Rasul. Hak ijma' ulama' tadilah kufur, dusta, berzina, mencuri. Itu ijma' ulama' lah terpelihara walaupun sebelum menjadi Nabi. Hak selepas jadi Nabi, itu clear. Ijma' ulama' terpelihara, tak berlaku kesalahan. Kalau kita nak cerita kepada anak-anak kita hak Nabi Adam AS langgar larangan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kisah ni semua orang tahu belaka, budak-budak pun tahu. Macam mana cara kita nak cerita amanah Nabi Rasul? Sifat yang wajib yang kedua, mustahil khianah, melakukan benda tegak. Khianah, mengerjakan perkara ditegak. Sekarang ni Nabi Adam ditegah menghampiri pokok. Nabi Adam hampir dan Nabi Adam ambil buah dia. Pada ni. Itu khianah. Nak cerita macam mana? Tapi kalau atas pandangan amanah ni sebelum daripada menjadi Nabi dan Rasul, sebelum Nabi Rasul harus berlaku. Lepas dia Rasul baru ijma' ulama' terpelihara, mustahil berlaku perkara ditegah. Senanglah. Tu Nabi Adam langgar tegahan Allah Ta'ala, tu bukan Nabi lagi masa tu. Nabi Adam dilantik Nabi Rasul ketika berada di bumi. Senang ceritalah. Tapi hak kita ni pada dahulu daripada jadi Nabi, dan kemudian daripada jadi Nabi. Macam mana dia dengar cerita Nabi Adam alaihissalam, walaupun pada masa tu belum lagi menjadi Nabi. Ada ni. Itu cerita-cerita yang masyhur lah.
Ada lagi cerita atas rupa kesalahan Nabi Musa alaihi salam tanpa mati. Kerana nak kira pula tu. Tanpa kemudian mati. Nak kira macam mana tu? Kalau atas pandangan sebelum jadi Nabi harus berlaku. Apa berlaku pada Nabi Musa tu? Belum dia Nabi lagi masa tu. Senang cerita. Nabi Musa tanpa mati. Masa tu dah Nabi lagi. Senang cerita. Tapi kita ni tak ni. Terpelihara. Pada dahulu dia jadi Nabi, terpelihara dah. Nak cerita macam mana tu? Atas pandangan ni. Atas pandangan. Sebelum menjadi Nabi pun terpelihara. Atas pandangan ni lah. Apa yang berlaku rupa kesalahan, maka wajib kena takwil. Takwil kena palingkan. Jangan pakai hak zahir. Kena palingkan. Ada ni. Takwil macam mana? Nabi Adam alaihi salam makan buah tu bukan maksiat pada hakikatnya. Sebab apa? Sebab Nabi Adam alaihi salam dia salah ijtihad. Ni kena tahu ya. Mana kena palingkan pada zahir tu. Kalau pandangan tadi ketika tu Nabi Adam bukan Nabi lagi, tu senang ceritalah. Hak ni kita pakai pandangan dalam kitab ni, sebelum jadi Nabi pun terpelihara. Terpelihara macam Nabi Adam makan buah tu. Nabi Adam salah ijtihad. Ni tahu ya apa ni? Salah ijtihad. Bila salah ijtihad tak berdosa. Salah ijtihad 1 pahala. Ijtihad betul 2 pahala. Salah ijtihad macam mana? Sebab hak Tuhan kata wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu berdua hampiri ini pokok. Hazihi, ini pokok. Hazihi, ini dia panggil isim isyarah yang muayyanah. Isim isyarah yang tentu. Ini, apa nak ini? Faham tak? Ini. Macam ginilah. Kamu jangan ambil buah rambutan ni. Ni. Pokok mutan dah pagar dia banyak. Tapi dia kata ini kita ambil kat belakang. Tak apalah. Tu tidak biar tu dia sayang lah orang kali tak kira lah mana pun. Ada ni. Kalau dia kata jangan ambil buah rambutan. Dia nak kata ini ada pagar kat situ Kalau dia kata jangan ambil buah rambutan ni. Hak tu hak dia nak sipangkan anak dia lah kali. Ini. Kenapa ni? Muayyanah. Pokok rambutan ini. Lepas tu hak belakang tak ambil, nak ambil pun. Hak ni. Pokok. Jenis molek lah. Rambutan benda molek. Okey lah. Hak molek. Tu. Hazihi. Ini. Nabi Adam AS. Dia ambil buah daripada pokok yang lain yang sama jenis. Jadi nampak payah sikit lah. Kalau pakai pandangan dia, masa tu Nabi Adam bukan Nabi. Senang cerita. Tapi nak pakai dalam kitab kita ni, pandangan kitab kita ni. Dan pada dahulu dia boleh jadi Nabi. Terpelihara dah. Walaupun masa tu Nabi Adam boleh jadi Nabi. Terpelihara dah. Lepas tu berlaku salah ijtihad. Kena takwil ya. Wajib takwil. Kalau pakai atas pandangan. Atas pandangan kitab kita ni. Tapi kalau payah-payah kok, pakai pandangan, sebelum jadi Nabi harus berlaku perkara yang dilarang. Itu je lah. Senang cerita. Fa'asa Adamu Rabbahu tu, deraka oleh ibadat Tuhan. Tu bukan jadi Nabi lagi. Yang bicara amanah ni sifat Nabi Rasul. Masa tu belum Nabi Rasul. Gitu je lah. Tu kata kita setara mana hak kita boleh cerita. Tapi kalau nak cerita hak kitab kita ni,
Benar nak takwil pula hak Nabi Adam makan buah tu, hak tu salah ijtihad, kena lebih sikitlah. Tahu tu reti kena lebih sikit. Kalau kata sebelum jadi nabi dan rasul harus berlaku kesalahan, senang cerita. Nabi Adam makan buah belum jadi nabi. Nabi Musa AS tanpa mati sebelum jadi nabi. Senang cerita. Kata senang ceritalah. Kalau tidak kau kena kira lah. Sebab Nabi Musa AS dia nak mempertahankan kaum dia. Dan Nabi Musa AS pula bukan nak bunuh tanpa, tapi dia oleh kerana kuat gagah mati kawan tu. Ada nyakit lain kawan tu. Tak kira lah. Tapi nak ceritanya mempertahankan diri, mempertahankan kaum Nabi Musa AS. Maka tak salah. Sebab mempertahankan diri, mempertahankan keluarga, mempertahankan sesiapa daripada dizalimi, tiba-tiba terbunuh, tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Itu bukan perkara ditegur. Kena tahu gitu lah. Tapi kalau cerita hak kata sebelum jadi nabi harus berlaku, senang cerita. Tapi cerita masyhurnya cerita hak Nabi Adam alaihissalam. Dua pandangan lah. Kalau kita ni terpelihara pada jadi nabi ni, maknanya salah ijtihad, kena takwil gitulah. Tapi kalau pakai pandangan harus berlaku kesalahan sebelum dilantik di nabi, senang jawab, senang ceritalah tu.